Saya ada di Dewan pagi tadi yang hormat Datuk Speaker. Bagi mereka yang datang lambat, dia tidak ada isu untuk bangkitkan perkara tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Menteri, saya nak tanya Yang Menteri sekali lagi. Adakah Yang Menteri bersetuju untuk letak jawatan sekiranya tiga-tiga dalam bab ini? Apa jawabnya Yang Menteri? Kenapa masih meletak jawatan? Saya perlukan jawapan. Perkara yang sama dah ulang-ulang lagi. Yang Menteri, bukan Ahli-ahli yang berhormat, saya minta supaya jelebu. Berulang-ulang kali telah diberi jawab oleh Menteri. Saya boleh buat tindakan. Isu yang kita perkatakan di sini, kerajaan apabila bertukar, yang penting ialah membawa perkara yang lebih baik kepada rakyat. Dan kami ingin mendengar apakah perkara-perkara penambahbaikan yang hendak dilakukan oleh kerajaan. Kerana kerajaan yang ada pada hari ini belum lagi memberikan sesuatu melainkan menyalahkan yang lama, mengungkit cerita lama dan sebagainya. Saya fikir masa dah habis. Bila dah jadi kerajaan, saya fikir, saya percaya Pulai setuju dengan saya. Berapa lama dulu jadi pembangkang, sekarang peluang dah jadi kerajaan, silakan. Tapi sekarang ini rakyat sedang melihat beberapa kebobrokan yang sedang berlaku. Perkara yang pertama, yang paling prinsip, yang sedang dilanggar oleh kerajaan yang ada sekarang, ialah kerajaan yang ada sekarang tidak menghormati prinsip separation of power, tidak menghormati prinsip rule of law. Kita ingin mengulangi, nak bertanya sekali lagi, bagaimana mungkin kerajaan sekarang sebelum kabinet terbentuk membentuk CEP, dan CEP itu kelihatan lebih berkuasa daripada menteri sendiri. Kita ingin bertanya Dewan Yang Mulia ini, Tuan Speaker, mana boleh anggota Okey, baiklah. Yang pertama, kita pergi terlebih dahulu kepada penggubalan undang-undang. Perlembagaan memberikan Parlimen kuasa untuk membuat undang-undang. Parlimen bermaksud Yang di-Pertuan Agong dan kedua-dua dewan, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Cara undang-undang dibuat ialah undang-undang tersebut mestilah diluluskan oleh kedua-dua dewan dan mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Menurut perkara 66 di dalam kurungan 4A, suatu rang undang-undang jika tidak mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong, ia akan jadi undang-undang selepas tamat 30 hari dari tarikh yang ditetapkan, seolah-olah telah mendapat persetujuan. Suatu rang undang-undang yang hanya diluluskan oleh satu dewan saja tidak mempunyai kuasa undang-undang. Baiklah, yang seterusnya ialah kita pergi kepada jenis rang undang-undang. Terdapat 4 jenis rang undang-undang yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah rang undang-undang ahli persendirian, iaitu Private Members Bill. Yang kedua, rang undang-undang persendirian, Private Bills. Yang ketiga, rang undang-undang hybrid. Dan yang keempat pula ialah rang undang-undang kerajaan, iaitu Public Bills. Baiklah, kita pergi terlebih dahulu kepada rang undang-undang ahli persendirian. Rang undang-undang ini diperkenalkan oleh ahli dewan selain dari seorang menteri. Contoh rang undang-undang ini ialah rang undang-undang Pindaan Perlembagaan 1966 yang diperkenalkan oleh Dr. Lim Chong Yu. Tuan Haji Hadi Awang pula pada sidang Dewan Rakyat yang bertarikh 13 hari bulan 7 tahun 98 membawa usul rang undang-undang persendirian
yang bertajuk Kesalahan Jenayah Syariah Pindaan 1998. Baiklah, yang kedua ialah rang undang-undang persendirian. Ini melibatkan sekumpulan orang atau badan atau pertubuhan. Misalnya, Akta Tabung Angkatan Tentera 1973, Akta 101. Yang ketiga ialah rang undang-undang hybrid. Rang undang-undang ini diperkenalkan oleh seorang menteri atau ahli dewan yang mana mengikut pendapat speaker memberi kesan terhadap hak atau kepentingan individu walaupun aplikasinya berbentuk am. Di England, undang-undang seperti ini sering diluluskan di mana kesannya hanya kepada kumpulan atau orang yang tertentu sahaja. Misalnya, Dickey's Wife Sister Marriage Act 1907 dan Dickey's Brothers Widow Marriage Act 1921 telah diluluskan untuk membolehkan seorang perempuan mengahwini abang iparnya selepas kematian kakaknya. Baiklah, yang terakhir ialah rang undang-undang kerajaan. Rang undang-undang ini diperkenalkan oleh kerajaan dan mempunyai penggunaan dan aplikasi am. Rang undang-undang persendirian dan hybrid jarang didengar di Malaysia. Ini kerana kebiasaannya semua rang undang-undang dibawa oleh kerajaan dan didraft oleh Jabatan Peguam Negara. Jika pihak-pihak tertentu ingin membawa suatu rang undang-undang, maka ia memerlukan orang yang pakar mengenainya dan juga memerlukan perbelanjaan yang banyak seperti yang berlaku di UK dan juga di Amerika. Proses membuat undang-undang. Dalam proses membuat undang-undang, kita akan melalui dua fasa, iaitu fasa yang pertama ialah fasa pra-parlimen dan fasa yang kedua ialah fasa parlimen. Pada fasa pra-parlimen, jika seseorang menteri itu ingin memperkenalkan satu undang-undang baharu, maka menteri itu perlulah merangka satu polisi rang undang-undang dengan mendapat nasihat daripada Peguam Negara di Jabatan Peguam Negara, iaitu AGC. AGC akan meneliti dan menulis draft undang-undang tersebut dalam bahasa dan bentuk undang-undang yang betul dan terhasillah rang undang-undang bills. Rang di sini membawa maksud cadangan. Seterusnya, persetujuan daripada ahli kabinet diperlukan untuk meluluskan rang undang-undang tersebut. Jika kabinet bersetuju, maka orang-orang yang terlibat secara langsung atau tidak akan dijemput untuk memberikan pendapat dalam jangka masa tertentu. Di sini, mereka akan menyuarakan pendapat mereka sama ada undang-undang tersebut sesuai diguna pakai untuk rakyat ataupun tidak. Jika dipersetujui, barulah rang undang-undang itu akan didraft oleh pendraft undang-undang. Kemudian, menteri akan memberikan notis kepada kerani dewan akan tujuannya membawa rang undang-undang di Dewan Rakyat. Baiklah, seterusnya kita pergi pada fasa yang kedua, iaitu fasa parlimen. Pada fasa parlimen, kita perlu melalui 4 peringkat, iaitu bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatankuasa dan bacaan ketiga. Pada bacaan pertama di Dewan Rakyat,
Menteri hanya membaca tajuk rang undang-undang. RUU di sini tiada berlaku sebarang perbahasan. Menteri hanya membaca tajuk panjang rang undang-undang. Seterusnya, pada bacaan kedua, prinsip rang undang-undang itu akan dibahaskan. Undian melalui majoriti mudah bagi pindaan perlembagaan memerlukan sebanyak 2/3 majoriti undian. Di sinilah, Menteri berkenaan akan bertanggungjawab untuk menjawab segala persoalan berkaitan rang undang-undang. Dewan Rakyat akan membahaskan rang undang-undang tersebut sama ada perlu dipinda ataupun tidak perlu dipinda, dan Dewan Rakyat berhak untuk menolak rang undang-undang tersebut. Jika dipersetujui, maka rang undang-undang tersebut akan diserahkan ke peringkat jawatan kuasa. Pada peringkat jawatan kuasa, RUU akan dibahaskan dengan lebih teliti dan terperinci, dan jawatan kuasa ini berhak meminda atau mengubah suai sesuatu RUU. RUU akan dibahaskan dengan lebih terperinci mengenai semua fasal, jadual dan pendahuluan undang-undang yang akan diadakan. Pada peringkat yang terakhir iaitu bacaan ketiga, di sini tiada lagi proses pindaan akan dibenarkan melainkan dengan keizinan speaker. Proses pengundian akan dijalankan. RUU diluluskan di Parlimen dengan undian majoriti mudah iaitu 51%. Apabila selesai keempat-empat peringkat ini di Dewan Rakyat, maka rang undang-undang itu akan diserahkan di Dewan Negara dan melalui 4 peringkat yang sama, kecuali pada bacaan kedua, Dewan Rakyat tidak dibenarkan untuk menolak RUU tetapi hanya boleh meminda, dan semua prosesnya sama saja. Selepas rang undang-undang dibentangkan di Dewan Rakyat, rang undang-undang akan diserahkan kepada Dewan Negara. Dewan Negara akan meneliti rang undang-undang sama ada berlaku sebarang pindaan ataupun tidak. Sekiranya Dewan Negara menolak, rang undang-undang tetap akan diluluskan dalam tempoh 30 hari dan akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong YDPA. Yang di-Pertuan Agong mempunyai masa 30 hari untuk meluluskan rang undang-undang. Rang undang-undang tersebut tetap akan menjadi undang-undang meskipun tanpa kebenaran Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 30 hari. Ini ada dalam perkara 66 fasa 4. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat diwartakan. Sesuatu rang undang-undang hanya boleh dikuatkuasakan setelah diwartakan dalam Warta Kerajaan, perkara 66/5. Selepas diwartakan, barulah rang undang-undang itu akan menjadi undang-undang dalam negara yang dapat diguna pakai. Okey, seterusnya kita lihat menjalankan kuasa perundangan. Kuasa DUN. DUN ialah singkatan bagi Dewan Undangan Negeri. Apakah kuasa DUN? Kuasa DUN adalah untuk meluluskan undang-undang dan dipersetujui oleh Sultan, Raja atau Yang di-Pertuan Negeri. Okey, seterusnya perkara 72 fasal 1 hingga 5 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tentang keistimewaan DUN seperti yang termaktub dalam fasal 1, 2 dan fasal 3. Okey, mari kita lihat apakah keistimewaan itu. Okey, yang pertama ialah sahnya apa-apa perjalanan dalam mana-mana DUN tidak boleh dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Okey, begitu kuatnya kuasa DUN ni. Apabila perjalanan DUN itu berlaku, mana-mana mahkamah tak boleh mempersoalkannya. Maksudnya, mereka membentang, mereka membahaskan, mereka membicarakan apa sekalipun isu undang-undang berkaitan negeri, mana-mana mahkamah tak boleh nak sama mereka. Okey, keistimewaan yang kedua pula ialah tiada seseorang pun boleh didakwa dalam apa-apa jua perbicaraan dalam mana-mana mahkamah mengenai apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberi olehnya apabila pengambilan bahagian dalam perjalanan mana-mana DUN atau mana-mana jawatan kuasa.
Jadi di sini ada undi. Dia macam perbahasan dalam parlimen jugalah. Ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju dengan pergubalan atau perbahasan tersebut. Jadi tak ada siapa yang boleh dakwa, tak boleh mendakwa sesiapa dalam tu. Jika ada orang yang tidak setuju dengan kita punya rang undang-undang, jadi kita tak boleh nak dakwa dia. Kita kena selesaikan dengan cara yang baik dan tak boleh bawa keluarkan kes tu lah. Selesaikan dekat situ juga. Okey, yang ketiga ialah tiada seorang pun boleh dikenakan dakwaan dalam apa-apa jua perbicaraan dalam mana-mana mahkamah mengenai apa jua yang disiarkan dengan atau di bawah kuasa mana-mana Dewan Negeri. Okey, jadi bawah DUN, walau apa jua disiarkan di bawah kuasanya, kita tak boleh nak dakwa sebab mereka sebenarnya telah mencapai satu persetujuan sebelum menyiarkan apa-apa. Walau bagaimanapun, jika kita tidak bersetuju dengan sesuatu undang-undang tu, kita boleh memohon agar undang-undang itu disemak semula dengan cara yang betul. Ahli-ahli yang berhormat, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Dalam hal ini, seruan-seruan perpaduan hendaklah tidak tinggal sebagai slogan semata-mata. Sebaliknya, semangat perpaduan dan usaha perlu benar-benar disuburkan dengan ikhlas dan dihargai. Beta menyeru semua pihak untuk menjunjung keluhuran perlembagaan, terutama yang menyentuh sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai serta bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tindakan tegas hendaklah diambil terhadap perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian negara. Beta percaya kedudukan Islam sebagai agama persekutuan perlu difahami dengan sedalam-dalamnya oleh setiap warga negara tanpa mengira bangsa dan agama. Islam bukan sekadar sebuah agama yang eksklusif untuk kumpulan tertentu, malah ia merupakan cara hidup yang universal dan membawa rahmat buat sekalian alam. Beta amat menyokong usaha kerajaan untuk mempromosikan nilai dan budaya Islam melalui pendekatan rahmatan lil alamin dan maqasid syariah berdasarkan ajaran Islam yang sebenar yang diterjemahkan melalui tingkah laku dan kepribadian unggul rakyat Malaysia dan seterusnya menjadi model Malaysia, iaitu model negara Islam berbilang kaum yang boleh dicontohi dunia luar. Dalam memperkukuhkan ajaran Islam di negara ini, agama-agama lain perlu dihormati demi keharmonian dan kesejahteraan hidup kita semua.